baru diingat dah serius. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ahmad Zaidia. Assalamualaikum. Terima kasih join live Wonderbee pada pukul 12.30 ni. Selamat hari Jumaat. Masya Allah, alhamdulillah, kita masih diberi peluang oleh Allah Taala untuk hidup, untuk bernafas, untuk menikmati segala kenikmatan yang Allah Taala kurniakan kepada kita di dunia ini. Masya Allah, saya percaya selagi Allah berikan kita peluang untuk hidup, untuk bernafas ni, maksudnya ada sesuatu yang Allah nak kita capai dalam hidup ni, nak kita beri, nak kita contribute dalam kehidupan kita dalam dunia ni. Okey, Assalamualaikum. Apa khabar? Thank you Kak Liza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, saya sangat teruja melihat para penonton KD Kerutuk berkongsi. Okay, so boleh tolong share dulu. Thank you Ahmad Zaidia. Tolong share, tolong tag kawan-kawan, tolong like, love, follow page KD Kerutuk. Jika anda lebih banyak share, lebih banyak lebih Wonderbee untuk berkongsi kepada kawan-kawan lain, insya-Allah Wonderbee lebih bersemangat untuk berkongsi tips-tips yang lebih kepada orang kata self help, pembinaan diri, untuk kita sama-sama improve diri kita, majukan diri kita dalam kehidupan kita. Sebab Wonderbee percaya dalam hidup kita ni kita perlukan peningkatan. Peningkatan kehidupan ni memang sangat-sangat penting untuk kita pastikan kita capai apa kita nak capai, kan? Kita nak hidup dengan lebih bahagia, dengan lebih orang kata dengan kepuasan dalam kehidupan kita, untuk kita memberi dengan lebih lagi. Dengan Allah kurniakan kudrat tenaga kita ni, Allah berikan kita punya bermacam kenikmatan ni yang kita dapat ni, kita nak gunakan dengan sebaiknya. So kita kena improve diri kita. Sebab ramai orang kat sekeliling kita ni perlukan kita. Kita kena improve diri kita. Jangan biarkan hidup kita diselubungi 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 ketakutan, kan? So kesedihan, ketakutan normal, boleh untuk sementara, tapi bukan untuk jangka masa yang panjang. Tidak, kita kena bangkit untuk orang-orang di sekeliling kita. So sebab itu Wonderbee nak kongsi setiap hari, insya-Allah Wonderbee nak kongsi apa yang boleh Wonderbee kongsi untuk manfaat ramai orang. Okay, so tolong sharekan, tolong share supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada perkongsian Wonderbee. So hari ni kita nak share apa? Kita nak share 3 tips, 3 cara untuk kita bina keyakinan diri. Assalamualaikum Norliza. Thank you so much Norliza join live Wonderbee hari Jumaat ni. Oh, hari Jumaat. Assalamualaikum Jumaat Kak Liza. Jumaat, ya betul. Jumaat ni suka saya nak ingatkan diri saya dan semua orang, Jumaat ni banyakkan ada 3 perkara untuk kita buat. Perkara yang sangat-sangat dianjurkan dalam hari Jumaat ni. Pertama ialah banyakkan berselawat. Banyakkan berselawat. The more selawat, insya-Allah banyak kebaikan yang Allah nak berikan pada kita. Antaranya ialah lagi banyak kita berselawat, lagi mudahlah untuk orang dengar apa yang kita nak cakap, apa yang kita nak sampaikan. Nak tak orang dengar cakap kita? Kita nak influence orang. Influence apa? Influence anak-anak kita, influence
pelanggan kita, kita nak influence husband kita nak influence rakan sekerja kita. Dalam hidup kita ni kita banyak nak influence orang sekeliling kita. So antaranya ialah banyakkan berselawat. So target lah. Kalau belum biasa, buatlah 100 dulu. Nanti kita naik lagi 200, 300, 500. Kalau dapat 1000 kali selawat setiap hari, Masya Allah, Tabarakallah. Saksikanlah kehidupan anda menjadi luar biasa. Okey? Satu selawat. Nombor 2 apa? Nombor 2 ialah bersedekah. Sebab Jumaat adalah penghulu segala hari Jumaat. So banyak keberkatan yang Allah letak dalam hari Jumaat ni. Antaranya ialah pada hujung waktu asar, Allah kata sesiapa yang berdoa, Allah tak akan tolak. Hujung asar, selepas solat asar ni, doa sungguh-sungguh. Lepas solat asar tu tunggu kat atas jadah tu doa sungguh-sungguh. So penghujung asar, so doa je lah. Kalau macam para alim ulama, mereka ni dikatakan lepas asar tu dia tak cakap dekat siapa-siapa pun. So berdoa sampailah dekat maghrib tu, sebab mereka percaya akan hadis yang mengatakan bahawa berkatnya doa di penghujung asar tu. Maksudnya Allah akan kabulkan doa tu. So saya yakin setiap orang ada perkara yang kita nak dalam hidup kita. Betul? Ada banyak perkara yang kita nak Allah bantu kita. Jadi gunakan waktu ni untuk minta sesungguh-sungguhnya. Yakinlah Allah itu maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Allah sangat-sangat suka hambanya itu meminta kepadanya. Allah tunggu. Allah siapa nak minta ni, siapa? Aku nak bagi. Kalau kita tak minta, itu masalah kita lah. Masalah banyak orang ialah kita tak minta. Okay, minta. Allah nak bagi. Sebab sifat Allah itu maha mengabulkan permintaan hambanya. Allah menamakan dirinya sebagai mujib. Yang mujib kan. Kita minta yang mujib, yang maha mengabulkan doa. Allah memang nak bagi. Allah kata, aku ni mengabulkan permintaan kamu ni. So minta lah. Kan Kak Liza. So ada impian-impian kita yang banyak doa minta. Untuk anak kita, untuk suami kita, untuk keluarga kita, untuk untuk negara kita, untuk umat Islam yang lain. So mintalah. Okay? Tadi sedekah. Ya Kak Liza, Allah sayang sangat kita semua kan. Masya Allah. So kenapa kita tak rasakan Allah punya kasih sayang melimpah ruah dalam dunia, dalam hidup kita ni. Tengok sekeliling kita dah cukup. Tengok anak-anak kita kan, tengok rumah kita kan, tengok makanan ke atas meja kita kan, tengok kereta kita dapat bergerak, tengok pekerjaan yang kita, tengok orang sekeliling kita yang penuh kasih sayang terhadap kita, ibu bapa kita. Sungguh banyak nikmat Allah bagi. Nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Masya Allah. So kita gunakan hari Jumaat ni untuk kita bersedekah. Okay? Lepas sedekah tu jangan lupa, lepas sedekah tu kita angkat tangan. Ya Allah, berkat sedekahku pada hari Jumaat ini, ya Allah, kau berikanlah sekian. Okay? Lepas sedekah tu jangan lupa terus doa. Okay? Alright. So yang ketiga ialah apa amalan hari Jumaat? Iaitu bacalah surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi. Okey, surah Al-Kahfi ni agak panjang, ada dalam 10 pages so kita boleh pecah-pecahkan. Mungkin mula daripada Khamis malam Jumaat tu dah boleh mula. Subuh tambah sikit, Zuhur tambah sikit, Asar tambah sikit, sampailah sebelum Maghrib kita boleh habiskan. Kalau anda boleh allocate dalam 15 minutes untuk habiskan pun, InsyaAllah sempat 15-20 minit sempat habiskan. Sebab Allah kata dalam hadis kata Al-Kahfi ni dibaca antara 2 Jumaat ni, dia boleh memberikan kita cahaya. Allah akan bagi cahaya kepada orang yang membaca surah Al-Kahfi pada antara 2 Jumaat. Sepanjang minggu tu kita dapat cahaya. Okay. So renung-renungkan dan selamat beramal. Okay. Alright. So apakah hari ni yang Bunda B nak share? Okay. Apakah tips hari ni yang Bunda B nak share? Okay, tolong share lagi live Bunda B ni kepada lebih ramai orang. Share ke grup-grup, share ke wall-wall. Okay.
semoga sebab kita share ni, pahala pun kita dapat. Sebab kita share ke satu grup ada 4,000 orang, 4,000 orang tahu, 4,000 orang dapat manfaat. So kita tukang share je lah. Walaupun kita tak bercakap, tapi kita tukang share je. Sebab kita tekan share tu kepada grup 5,000 orang tu, 5,000 orang tu terus kita dapat pahala untuk kita sebarkan ilmu ilmu insya-Allah. Jadi jom kita nak share apakah 3 tips sahaja, 3 tips untuk kita bina keyakinan diri kita. So kenapa sebenarnya keyakinan diri ni penting tuan-tuan perempuan? Kenapa banyak sangat sebab dia kita kena bina keyakinan diri. Satu sebab kita ni nak influence orang. Tadi yang saya kata influence tu, kita nak pengaruhi orang. Kita kena yakin lah. So kalau kita yakin, kita dengar orang macam dia tak ya je, agak-agak orang nak dengar tak cakap kita. So kita kena yakinkan diri kita dulu sebelum kita yakinkan orang lain. Yakinkan diri kita sebelum kita yakinkan orang lain. So kat sini lah saya nak share apakah dia 3 perkara nak kita nak bina keyakinan diri ni. So nak yakinkan orang lain, nak yakinkan partner kita, nak yakinkan anak-anak kita, nak yakinkan pelanggan kita, nak yakinkan bos kita. Siapa lagi yang kena yakinkan dalam hidup kita ni? Okay. So dan juga yakin penting untuk kita buat perubahan dalam hidup kita. Sebab kalau kita tak yakin kita susah untuk kita susah untuk membuat sesuatu yang lain daripada lain. So kita yakin boleh ke tidak ni? Boleh ke cara ni kita nak guna untuk naikkan sales ni? So kita tak yakin, kita pun tak buat. Betul tak? So kita kena yakin dulu supaya kita boleh buat tindakan untuk capai apa yang kita nak capai. Okay. So ini kenapa pentingnya yakin ni. Saya nak beritahu dulu kenapa kita kena yakin. Kita kena yakin untuk kita buat perubahan dalam hidup kita. Kita nak buat tindakan tu. Okay. So dan juga kenapa satu yang hebat luar biasa. Betul Kak Liza. Kita nak jadi orang yang hebat, orang yang luar biasa. So satu, kita kena yakin dulu dengan diri kita. Kan Kak Liza? Lepas tu kenapa juga keyakinan ni penting? Sebab kita nak memimpin. Bila kita ada orang-orang staf bawah kita, bila kita ada anak-anak kita nak pimpin, kita nak bagi inspirasi kepada orang-orang sekeliling kita ni, kita kena yakin dengan diri kita. Sebagai bos, sebagai leader, you kena yakin lah. Sebab orang-orang di bawah ni, dia nak kena tengok bos kita ni macam mana. Yakin ke tak yakin, okey ke tak ni, macam mana nak tanya itu ini. So you kena yakin dulu. So kita kena yakin untuk kita memimpin orang-orang lain, anak-anak kita. Kita kena yakin apa yang kita nak capai, apa kita punya, orang kata impian yang kita nak capai bersama. Kita yakin this is what we are going to achieve, let's do it. Contoh. So kita kena yakin. Alright. Okay. So jadi okay. So kita kena yakin, konklusinya kita kena yakin untuk capai kejayaan lah. Alright. Kejayaan dalam banyak aspek dalam hidup kita. Okay. So apakah dia 3 tips untuk bina keyakinan diri? Apakah 3 tips yang untuk kita antara tips untuk kita bina keyakinan diri? Okay. So yang pertama ialah ini dia. Saya letak ni yang nombor 1 sekali. Kita kena belajar dan belajar untuk dapatkan ilmu. Sebab banyak, kalau kita tak belajar tuan-tuan perempuan, kita tak yakin. Kita tak tahu apa yang kita nak capai. Kita tak tahu apa yang kita nak sampaikan, kan? So kita tak tahu. Contohnya kalau saya nak buat live ni, contoh saya nak buat live, saya tak tahu nak sampaikan apa ni. Contoh. Ataupun saya tak pernah belajar untuk tengok orang lain punya kejayaan.
Belajar dapatkan ilmu ni, maksudnya ilmu macam mana kita nak capaikan kejayaan kita. Kita yakin, kita tingkatkan keyakinan kita melalui ilmu ni, dapatkan mentor, dapatkan guru yang boleh ajar kita. So bila kita belajar ni, sebab kalau saya sangat-sangat suggest untuk kita dapatkan ilmu yang ada proven record, proven success. Ada dia punya anak-anak murid ni yang berjaya dalam mereka punya, contohnya apa, perniagaan mereka ke, ataupun dalam mereka punya bidang-bidang mereka ke. Apa dia? Dapatkan ilmu ni, dapatkan ilmu untuk kita bina keyakinan kita. So kita yakin, orang-orang dah buat dan berjaya, so kita nak buat juga. Kita percaya, kita guna strategi yang sama, kita akan dapat. So kita yakin. Esok saya nak share, esok saya nak share 3 jenis tahap keyakinan yang kita kena bina. Kita dalam diri kita, kita punya pelanggan ke, kita punya orang sekeliling ke, kita punya orang bawah ke, apakah 3 jenis tahap keyakinan. Hari ni kita nak share dulu tips untuk bina keyakinan dulu. Okay? So kita belajar dulu apakah tips untuk kita bina keyakinan dulu. So like dan love lah saya punya sharing ni. Okay? Share supaya lebih ramai dapat manfaatnya. Okay? Alright. So kita kena belajar tuan-tuan puan, jangan malas belajar. Sebab kita kadang-kadang dah lama kita tak belajar, so otak kita pun dah berkarat, nak belajar pun dah tak susah, dah tak boleh nak terima. So kita tak nak belajar. Jangan. Buka hati kita, buka open kita, ada learning attitude. Kosongkan gelas kita bila nak belajar tu. Dapatkan ilmu untuk kita tingkatkan keyakinan kita. Contohnya kita tak ada ilmu, kita tak yakin dalam kita nak bina tim kita. So kita belajarlah apa cara untuk kita bina tim kita. Apa cara dia untuk kita buat tim kita dengar. Kita belajar, kita pun tingkatkan keyakinan kita. So kita yakin, kita ada confidence. Kita nak self confidence. Itu yang kita nak. Alright? Okay. Kena belajar semua, betul Kak Liza. So jangan malas belajar. Kena set, okay, apa-apa je ilmu kita nak belajar. Apa-apa je orang share kita belajar. Walaupun kita dah dengar, tak apa. Apa yang kita dah dengar tak apa, kita dengar lagi. Apa yang aku boleh dapat hari ni? Apa yang aku boleh apply hari ni? Itu adalah learning attitude yang sangat-sangat cemerlang, membuatkan orang berjaya lebih berjaya. Mereka nak belajar dan mereka nak apply apa yang mereka belajar tu. Sentiasa ada perkara yang kita boleh dapat. Aha yang kita boleh belajar, kan? Sebab Wonderbee sendiri sangat suka belajar. I love to learn from lots of people. Dan saya juga dapatkan guru untuk bimbing saya. Okay, so ini dia. Alright. So nombor 2 ialah kita kena tukar mindset kita. Apakah mindset yang kita perlu tukar? Kita kena setkan mindset kita nak bantu orang lain. Okay. So kita nak bantu. So mindset ni powerful tau. Sebab apa? Sebab kadang-kadang ni kita kadang-kadang kita ni fikir pasal diri kita, kan. It's all about me. The world is all about me. Kan? So I want this. Aku nak ni, aku nak tu, aku nak ni, aku nak tu. Orang lain lantak. Contoh. Orang lain tak kisahlah apa dia nak buat. Yang penting aku dapat apa yang aku nak. So adakah itu cara pemikiran yang bagus? Itu susah. Bila kita ada pemikiran macam itu, susah untuk kita dapat lebih banyak perkara yang lebih hebat dalam hidup kita. Sebab the world is not all about you. The world is all about togetherness, about kita helping people. Okay? Alright? So, kita kena ada mindset bantu orang lain. Kita nak bantu orang. Kita nak, okay, contoh kita nak, aku buat kita dalam pekerjaan kita ni, apa yang kita bantu? Dalam pekerjaan kita ni, tuan-tuan perempuan, you bekerja tak? Kalau you bekerja, you fikir, you punya scope ni, you punya job scope ni, apa yang you bantu? Adakah you bantu company you dari segi, contoh, sales? Kalau you buat sales. Ataupun you bantu dari segi marketing. You bantu dari segi management. Apa scope yang you manage? You bantu dari segi delivery. You hantar barang. So you bantu ni, maksudnya you kena bina mindset yang you ni membantu orang.
I help people. I give values to other people. Saya memberi manfaat kepada lebih ramai orang. So kalau you ada mindset tu, you nak bantu, you nak share, you akan bina keyakinan ni over time. So tak apa, maksudnya saya nak, okay, contohnya kalau you ada mindset bantu ni, you tanya orang, tak apa, saya mungkin tak tahu, contohnya your contoh siapa, pelanggan ke, pelanggan tanya you pasal something. Okay, saya tak tahu, tak apa, saya akan cuba bantu. So you ada mindset bantu, okay tak apa, saya akan cuba bantu and saya akan cuba solvekan isu ni contoh. So you ada mindset bantu, you tingkatkan keyakinan you over time. Ataupun you nak bantu team you, you bantu company dari segi apa, tak apa, I nak bantu, I nak give value, saya nak give manfaat, saya nak bagi manfaat, saya nak bagi lebih banyak manfaat. So you tukar mindset, you tukar niat you, insya-Allah over time keyakinan you akan meningkat. You ada mindset yang tak apa, kita tak, I'm not sure, saya tak pasti, tapi saya nak belajar, saya nak bantu orang ni. So you will win over time. Anda akan lebih berkeyakinan bila anda ada mindset nak bantu orang. You are a teacher ke, you are a mother ke, you nak bantu family you akan tingkat keyakinan. Tak apa, I can do this. You belajar, you tukar you punya mindset, you can do this. Aku boleh buat ni sebab aku nak bantu ramai orang, aku nak bantu husband aku nak bantu pelanggan-pelanggan aku nak bantu tim aku nak bantu company aku nak bantu diri aku, nak bantu orang lain. Okay, so tukar mindset kita, tukar niat kita nak bantu. Rezeki untuk dikongsi, betul Kak Liza? Kita nak kongsi rezeki dengan lebih ramai orang. Mungkin ramai orang betul perlukan bantuan kita, mungkin ramai orang yang dalam kesusahan nak bina pendapatan. So KD Kerutup nak bantu lebih ramai orang untuk bina pendapatan melalui kita punya dropship dan stokis yang kita buka. So ada tak yang nak join kita? Okay, so bantu orang kita kena tukar mindset kita, jangan jadi selfish. Selfish is not helping, not really helping lah sebenarnya. Family Kak Liza, family, okay, nak bantu family kita. Okay, okay. Dan last but not least ialah apakah cara kita nak bina keyakinan kita, ialah kita kenal pasti dan raikan kita punya win kita punya small wins, kita punya kejayaan kecil kita. Semestinya dalam hidup kita ni, kita menjalani kehidupan kita ni, ada benda-benda yang kita boleh raikan. Kenal pasti dia dan raikan. Apa dia hari ni, my win? Hari ni win saya ialah saya berjaya untuk contoh, saya berjaya untuk apa small win, kita berjaya untuk bangun lebih contohnya 10 minit awal. Kejayaan kecil 10 minit awal daripada hari yang sebelumnya. Itulah kejayaan yang kecil. Ataupun hari ni aku berjaya tambah solat sunat 2 rakaat. Kejayaan kecil. Raikan dia. Oh, alhamdulillah, syukur. So maksudnya bila kita raikan ni, kita bersyukurlah. Allah kata jika kamu bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat. Berjaya datang awal, betul. Datang awal 5 minit, 10 minit ataupun punctual. That is win. Kita kena pastilah. Oh, hari ni kita kena kadang-kadang kita kena duduk dan kita fikir apa dia yang win aku hari ni. Sebab bila kita tak fikir, kita sibuk dalam kehidupan kita, kita tak terfikir pun kita punya kesyukuran ni, kita punya win ni, kita pun cepat penat. Kita tak feel satisfaction, tak rasa kepuasan kat situ. Sebab kita sangat busy kan. So tak sempat nak fikirkan kita punya kesyukuran dan kita akan cepat down. Kita tak confident. So kita pasti apa dia yang kita punya hari ni, kita dapat masak untuk anak kita ke, kita dapat masak yang sedap sikit ke untuk keluarga kita, kita dapat belikan KD Kerutup, win hari ni. Dapat sediakan makanan yang sangat-sangat sedap untuk anak-anak. So win kita, walaupun kita sibuk, kita dapat sediakan juga. Walaupun bukan dengan air tangan, kita dapat beli, dapat sediakan, anak-anak happy, husband happy, atau adalah win kita. So kita kena fikir dan tulis, win aku hari ni adalah aku dapat bahagiakan anak-anak, bahagiakan suami, bahagiakan keluarga. So that is my win. Alhamdulillah, syukur ya Allah. So dapat tingkatkan keyakinan kita untuk lakukan lebih baik lagi untuk hari seterusnya. Okay. So orang kata big win, kejayaan yang besar bermula dengan kejayaan yang kecil-kecil ni.
Small wins will lead to bigger wins. Kejayaan yang kecil akan menarik kejayaan lebih besar lagi. Yakinlah, trust the process orang cakap trust the process, yakinlah. So you buat small progress, insya-Allah lama-lama you akan nampak hasil yang lebih besar. Tingkatkan keyakinan diri, kunci utama hidup anda. Okay, alright. So tolong share, like, love, follow page KD Kerutuk jika anda rasa perkongsian saya ni memberi manfaat kepada ramai orang di sekeliling anda. Okay. So saya ucapkan selamat beramal dengan apa yang saya share ni. Okay. Semoga hidup anda dilimpah ruahkan keberkatan, rezeki melimpah-limpah ruah. Okay. Dan selamat sejahtera hendaknya, insya-Allah. Jangan lupa petang ni Bonda Bina teruskan untuk hari yang keberapa? Keempat hari ni keempat untuk cabutan bertuah sempena kempen Kita Jaga Kita PKP 3.0. Okey, dah 3 orang pemenang yang kita dah dapat, alhamdulillah. Sangat-sangat awesome. So Bonda Bina teruskan untuk hari yang keempat. Siapakah dia pemenang cabutan bertuah kita yang memenangi set KD Kerutuk yang lazat baru teringat dah terlia. Alright, jangan lupa ingatkan kawan-kawan dan family untuk jam 5.30 petang ni. Okay, itu saja daripada Bonda B. Alright, jumpa lagi insya-Allah. Bonda B, KD Kerutuk baru teringat dah terlia. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.